Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugaador TV. Okay guys, aku banyak orang komen kat bawah tanya hampir mana hang punting apa. Aku takkan nak jawab apa. So Tuan Madar jawab sendiri hampir projek Indon company ke apa ke aku pun tak tahu. So kalau mau nak tahu tengoklah cek lah Insta dia. Kalau ada yang ajar yang cek dia dapat tahu lah. Dia dapat tahu. Kalau yang tanya saja tapi tak buat apa, tanya macam kebulan kali. Kalau nak tahu kena follow gua. Nak tahu kena follow kat Insta. Okey, sebelum kita start video hari ni jangan lupa untuk subscribe channel Jugaador TV. Hari tu aku mengamuk itu. Video itu aku kata. Betul. Aku tengok. Aku kata siapa aku tak larat subscribe ah. Semua nak subscribe. Weh, terus ramai subscribe. So kali ni aku nak mengamuk sekali lagi. Weh, subscribe aku koyak ni. Okey, jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng supaya apa tak miss out video baru. Okey, minggu ni kita game week ke-26 untuk Premier League. Aku nak start dengan blockbuster game of the weekend lah. Man City versus Spurs. Last week tau, aku tak tahu fans pemarah kat aku ke apa. Sebab entah last week aku kata lah Antonio Conte dah buat rekod tau for the first time dalam career dia. Kalau 3 league game turut-turut. Dan aku rasa minggu ni mungkin nak extend jadi 4 lah. Sekali Spurs menang weh. Sekali Spurs menang, aku pun terkejut. So macam mana City boleh kalah macam tu lah. And aku imagine as a Liverpool fan, I'm mesti happy lah City drop point. Aku happy kalau baki game ni Liverpool akan menang. Itu lah. Tapi kalau Liverpool drop point, tak ada mana benda tu kan. Sekarang ni apa? 6 point beza kan. Kalau menang jadi 3 point. So anything possible ya. Okey, berbalik kepada match malam tadi. Aku rasa aku nak fokuskan banyak kepada Spurs lah. Spurs bagi aku memang ada game plan yang sangat-sangat mantap, yang sinonim dengan Conte punya game plan lah. Sebab bagi aku, kalau hang tengok tu, formation yang mereka pakai tu memang formation yang sama. Cuma sekarang ni beza lah. Ada 2 player baru lah, Bentancur dengan Kulusevski yang baru buat debut mereka and perform. Dan aku nak fokuskan dekat yang aku cakap tadi pasal Conte. Conte ni memang terkenal daripada zaman Chelsea lagi, zaman dulu lagi. Mereka punya orang panggil automatism. Yang maksud dia akan latih player, latih sampailah player tu memang dah tertanam dah, muscle memory dah. Okey, bila dapat bola macam ni, dapat bola dalam position ni, apa yang aku kena buat? Kena pass ke, kena hold ke? And then on the ball ni tu, off the ball pula player lain akan buat running. Hang tengok daripada goal first tu, goal pertama tu. Memang sebelum ni Kane dengan Son memang ada telepatik partnership. Tapi malam aku rasa bila Conte masuk ni dia bertambah benda tu kan, jadi lebih kuat. Hang tengok Kane dia dah memang tahu dah Son akan buat run macam tu kan. Aku tak tahu dia apa yang Son ni ada. Sampaikan bagi aku Pep, satu player yang dia sepanjang dia duduk City kan, satu player yang dia still tak boleh figure out, okay? Still tak boleh block, Son tu lah. Boleh kata setiap game, aku boleh kata setiap game kalau lawan City je, hang bubuh lah dia dalam fantasy. Memang confirm akan perform. Malam tadi 1 gol, 1 assist. Dan memang aku rasa dia terrorize lah backline City yang jarang-jarang konsip ni. And then second goal City, second goal Spurs. Second goal Spurs ni sama juga. Kita nampak role kenapa yang Pep tu gila-gila kan sangat Harry Kane tu. Dia drop daripada halfway line, dia yang start the attack, and then in the end dia finish the attack. Tengok dia punya tireless running dia daripada tengah sampai ke depan tu untuk dapatkan gol. Yang benda tu yang sebelum match, pre-match tu Pep ada cakap betul tak? Ada orang tanya lah soalan lah masa interview Sky Sport tu. Dia cakap dia try dapatkan Kane 4 kali. Semua tapi semua kena reject. And tu benda tu yang aku rasa missing lah. Memang Pep memang menyesal lah sebab tak dapatkan Kane. Tapi in the end game plan Spurs memang aku rasa perfect lah untuk aku City. Tengok counter attack Spurs memang apa yang aku terkejut lah. Kita tahu Son akan buat run apa semua kan. Tapi bagi aku macam mana player on standby untuk buat run tu kan. Aku jarang nampak 4 orang berlari sekali. Memang jarang. Selalunya macam akan nampak seorang akan start counter attack, yang lain macam follow kan tau. Yang ni macam semua orang macam ada buat line, seorang lari tu kan 4 orang tu flat. Memang dia nampak Spurs ni dia stick dengan game plan dia sebab selalunya team kalau lawan City dia pun takkan berani hantar 3 ataupun 4 player ke depan. Dia pun takkan berani buat macam tu. Tapi Spurs tengok dia dapat gol awal and then dia still stick dengan game plan dia. Dapat counter ke, terus dia hantar. Dia betting untuk dapat gol awal sebab itulah. Kita tahu City ni bila dia concede gol awal, problem akan main daripada tu lah. Problem akan main daripada tu sebab
Aku rasa City tak teruk pun dalam game tu. Tak, City tak teruk. City aku rasa normal je sebenarnya. City normal, bagus. Tapi dapat gol dalam first half lagi. Dalam minit ke-33, ke-35 macam tu, which is aku rasa very good lah kan. Gundogan score gol. So macam the back to normal. Tak silap aku dalam minit ke-40 kan. Sampai kan depa punya build up cantik. Fan clap sampai 2 minit tak silap aku. Dalam depa punya fast attacking phase tu. City memang bagus, memang control game, memang cantik. Tapi aku rasa starting from after half time lah, Conte macam cakap ke player dah, okay, kita kena still maintain defensive line, kena jaga apa semua. Don't concede another goal lah. Kalau concede another goal, aku rasa memang out tu ya. Memang akan sustain the pressure. Cuma Spurs tu lah semalam, aku rasa simbolik kepada Conte juga dia punya defensive performance depa. Sebab walaupun City kita nampak dia buat shot banyak, aku 20 shoot tak salah aku, 20 shot, tapi cuma 4 shot on target. And then cuma 2 saja shot yang atas daripada expected goal 0.5 lebih kurang macam tu. Yang gol tu, dua-dua gol tu lah. Gol Gundogan tu pun berpunca daripada blunder pada Hugo Lloris. Perfect lah. Defensive performance Spurs memang top notch lah. Kalau aku nak pick up seorang, aku rasa Cristiano Romero lah. Ya, betul. Perfect kan tau. Memang dia concede penalty. Aku rasa kalau match pada dua sama, mungkin kita tak cakap pasal dia lah. Sebab kita cakap pasal dia, macam orang kata apa bagusnya dia concede penalty. Tapi kalau hang tengok from the context of whole game, dia punya tackle dia punya shithousery dia, macam tiba-tiba apa semua kan. South American style lah. Reading of the game, dia laju, aku rasa big steal lah untuk Tottenham Hotspur. Sebab kalau kita tengok profile dia deserve to play for bigger club lah. Yalah. Macam dia mungkin anggap Spurs macam step up club apa-apa. So very strong performance lah daripada dia. And aku nampak untuk City, Cancelo memang terbaik lah semalam. Cancelo aku rasa dia semalam macam sort of playmaker City lah tu. And yang paling menarik sekali pasal Cancelo contoh macam dia terlepas bola ke, bola dapat Kulusevski, dia liga dapat balik. Aku rasa multiple interception lah dia buat semalam. Memang padu. Untuk fan City, aku tak tahu nak cakap apa kan. Apa feeling kan, kalah mestilah sedih. Tapi as konteks orang fan luar, kenapa macam City tak ada buat masalah apa, cuma overcommit. Depa overcommit bila nak cari gol tu lah. Dia semalam, match semalam ni aku nampak macam masalah yang sama berlaku masa lawan dengan Palace. Final. Masa lawan final Champions League. Depa ada masalah, Spurs ni berjaya numerical advantage lah untuk dekat setiap zone tu. Spurs lagi banyak player daripada depa ada masalah yang tu lah aku nampak. Yang depa kalah dalam Champions League tu. And then satu lagi yang aku kecewa pasal City, depa kejap tau nak cari sampai equalizer kan. Even after equalizer, mana minit 92 kan skor penalty tu, hang ada possibly like 6 minit 7 minit lagi boleh main. Habis selepas skor penalty tu, which is aku rasa good penalty lah. Penalty yang nak draw, hang boleh tiba rooftop tu lah. Memang betul dia ni gila. Memang betul-betul confident. Lepas tu tak tahu apa jadi, lepas center tu balik duk terlepas bola. Betul. Kyle Walker terlepas bola. Aku rasa memang gila hari ni. Kyle Walker kira dah lah dia lepas bola satu, and then marking pula yang gol Harry Kane tanduk tu. Salah dia juga. Kan kalau kita tengok pula sebelum tu yang gol offside Harry Kane tu pun salah dia juga. Jadi tu lah, semalam Kyle Walker aku rasa performance dia agak teruk ke tu lah. Okay, so yang tu result yang mengejutkan lah. Untuk aku rasa even fan Tottenham Hotspur pun tak expect kan. Dia kata kalau draw pun dah happy dah. Tu dapat kemenangan lagi lah syok. Tambah-tambah pula last week dengar kat social media ni macam kecoh lah. Antonio Conte ni buat interview dengan Sky Sport Italia kan. Sky Sport Italia macam dah lah build up pada game ni, keluar pula berita tu. Dia kata dia kata macam dia baru realise yang Tottenham Hotspur ni sebenarnya nak sign player muda, develop menjadi like ready player. Tapi dia kata kalau macam hang nak fight for Champions League player ataupun hang nak menang title, hang kena sign experienced player. So macam kat situ dah ada distinction lah dengan cara pemikiran dia dengan board apa semua kan. So build up kepada game ni pun keluar news tu. And then satu lagi news yang dia kata dia tak setuju lah Spurs let go 4 player, Dele Alli, Ndombele, Brahim Hill dengan siapa semua Argentina tu yang PFP Villarreal tu, Lo Celso. Han keluar 4 player tapi han replace with 2 player. So dia kata kat situ dah hilang dah numerical advantage. So dia prefer at least masuk keluar 4 masuk 4 macam tu. So sampai kan dia dalam press conference dia kena kata tak ada, dia still happy. Tapi macam yalah, dia be honest lah dalam interview dia macam ada Lukaku moment lah ni. Ada Lukaku moment daripada Sky Sport Italia.
Aku tak tahu lah. Sampai kan dalam press conference tu dia kata Daniel Levy tak bagi dah. Dia cakap dengan media luar. Sebab nanti macam, yalah, Han nak kena translate tau. Itali daripada Inggeris lagi, translate jadi benda lain. Satu lagi aku nak cakap pasal Spurs. Ramai orang kata tau, Spurs kalau lawan dengan tim besar, contohnya macam Liverpool, Man City, tim yang dominan, dia bila dia boleh buat counter attack kan, dia bagus. Tapi bila lawan tim kecil, dia tak boleh sebab dia tak exert dominan tu. Saya draw, saya kalah. Dia sebab ni lah, bila hang pegang bola, dia tak sama tau. Macam masalah yang MU dah. Bila hang pegang bola dengan hang tak pegang bola. Itu je masalah dia sekarang. Bila hang pegang bola, hang kena datang kepada opponent tu. Opponent which depa dah buat defensive block yang sangat-sangat mantap, mungkin 2 layer defensive block kan. Jadi yang tu masalah bila tak ada ruang, lepas tu player pun tak ada space nak attack lah. Hang pun kena ada capability ball retention tu lah. Kalau hang tak ada good ball retention ability, memang prone to counter attacks lah. So kita tengok dalam midweek ni Spurs akan lawan Burnley. So kita tengok macam mana mereka fair. Sebab Burnley berjaya hold off banyak team kan, Arsenal, Man United, Liverpool je. Tapi pun menang 1-0. Hampir lah. So kita tengok apa jadi kat Spurs lah. Alright, tu Man City dengan Spurs settle. Liverpool versus Norwich lah. Hantar masa hang tak ada struggle lah. Aku nak cakap pasal Liverpool dak lah. Sebab contoh kalau game Liverpool clash dengan Arsenal, aku tekan tengok Arsenal lah. Yalah, betul, kan? Tapi kami dua akan macam ni nak cakap apa pasal Liverpool, nak cakap apa pasal Liverpool, kena baca, kena study semua. Okay, now that Liverpool hang dah ada Liverpool versus Norwich. Dalam half time semalam semua 0-0 except Burnley 2-0. Masuk half time aku nampak Norwich score. Tapi aku rasa without a doubt lah, aku tahu Liverpool memang akan comeback. So komen sikit macam mana Liverpool boleh turn around. Aku rasa dua match lah. Match lawan Norwich ni dengan lawan Inter itu. Aku rasa benda tu tunjukkan squad depth yang Liverpool cari-cari selama ni. Sebab semalam Liverpool memang tak boleh control game. Daripada first half pergi tengah tu, aku rasa memang tengah tu memang tak boleh control game lah. Sebab Oxlade struggle nak pegang bola. And then belah kanan pula tak ada outlet yang attacking Liverpool biasa, iaitu Trent. Sebab semalam Klopp buat 7 pertukaran. Aku rasa dia nak simpan untuk final kot kan. Trent tak main, Fabinho tak main. Jadi memang struggle. Tengah Liverpool tak boleh pegang. And in the end aku rasa match malam jadi macam match pingpong, basketball lah, basketball match lah. Hang pegang bola 5 saat, lepas tu hang hilang bola, pegang bola lagi, macam tu lah. Dan aku rasa bila second half tu Norwich score. And then aku sebenarnya bila Norwich score tu macam hang juga, aku tak berapa risau pun. Sebab aku tahu ada Anfield apa semua, Anfield effect apa semua kan. Aku tahu Liverpool akan score, tapi tak tahu sama ada boleh menang atau tak. Cuma akan seri ataupun menang lah. Tapi ini menang. Dan menang aku rasa dengan kekuatan yang aku kata tadi lah, squad depth Liverpool masuk. Klopp buat pertukaran. Aku rasa daripada 4-3-3 dia tukar kepada lebih kurang 4-2-4. Dia bagi tengah tu Thiago masuk gantikan Naby Keita. And then seorang lagi, dia bawa pula seorang lagi midfield, iaitu Oxlade-Chamberlain. Dia masuk Origi. Jadi bila ada Origi ni, Liverpool ada focal point dekat depan. Focal point yang membuatkan Norwich aku rasa makin ke belakang. Bila makin ke belakang tu, Liverpool makin mudah lah untuk cari gol. Tengok Thiago aku tak tahu nak describe macam mana. Sejak dia masuk ni memang aku memang jatuh cinta dia tengok cara dia main kan. Cara dia main tu memang bila sekarang ni kan, dia jadi macam lebih kurang aku punya KPI lah. Bila tengok midfield lain kan, dia ni macam Thiago ke tak. Hantar apa kita tengok omongin apa crab chat ke apa, hang nak sign midfield apa, hang tak sama ke template dengan Thiago. Memang sebab dia bukan setakat dia punya statistik, tapi daripada segi cara apa orang panggil estetik lah. Dia punya cara passing dia apa semua kan. Dia punya body feint and then cara dia gerakkan angle badan dia apa semua kan. Kadang-kadang dia tengok belah ni, kadang-kadang dia tengok belah ni, dia pass belah ni. Benda tu tak boleh cari tak dekat midfield. So aku rasa rare lah. Bila Thiago masuk semalam, dia boleh buat benda tu. Aku rasa dia slow downkan tempo Norwich. Sebab Norwich boleh tahan semalam pressing dia pun. Puki apa semua tu memang pressing kau juga, Rashika, Puki kan. Tapi at the end Thiago masuk, dia slow downkan tempo dan Liverpool boleh buat gol. Dan aku boleh sebut juga Mo Salah 150 gol lah. The fastest Liverpool player in history
Kan? Kalah Roger Hunt, kalah Kenny Dalglish, kalah Michael Owen, Robbie Fowler in history. Jadi aku tak tahu nak kata apa lah. Kontrak still tak dapat nak betul lah. Kontrak tu still lingering lagi So, masalah kalau tu. nak break another record, after record kena sign lah. Kena macam Dia dapat the fastest agreement player tu, dia tiap gol dia score tu tak salah aku 126 minit setiap gol dia score. Dan semalam aku rasa dia masuk tu bukan setakat gol saja. Semalam dia create aku rasa 3-4 chance, 4 take ons. Brandon Williams tu aku kata boleh kena teruk dengan dia kan sampai kena kad kuning apa semua kan. So Gol Mane pun lawa lipat dan Diaz pun semua Diaz gol pun, lawa sebenarnya kan. dia punya gol tapi itulah hamil nampak yang Diaz ni serial goal scorer lah. Walaupun dia seorang winger, nampak chance tu dia boleh chip. Jangan lah orang yang datang untuk first goal dia. So Diaz pun dia dah berjaya score gol dia. Aku harap final hujung minggu ni sebab Firmino, aku rasa Firmino akan out. Firmino akan out. Semalam Klopp cakap. And then Jota 50-50 lah, boleh main ke tak. So Diaz memang diperlukan lah aku rasa. Kalau kata front three main depan macam semalam pun not bad kau. Aku suka macam Liverpool brought forward summer signing kepada Januari. Tu pun Arsenal kata kalau dia berjaya, kalau ada target yang boleh summer target nanti nak main Januari, better buat lah ni. Sebab hang boleh anggapkan macam yang ni adalah pre-season tau. Yalah, macam period of the adapt. Kalau macam dia tak perform tak apa. Sebab tak apalah, dah habis season dah. So macam nanti next season dah macam dia fresh. Alright, so next game kau nak cakap pasal Arsenal lah. Arsenal versus Brentford. Arsenal sekarang under pressure untuk menang. Bukan under pressure in term of squad, tapi from outside pressure. Saya yang cakap pasal tu sebab legend semua duk cakap kena menang top 4, kena menang top 4 apa semua kan. Tapi Arteta punya approach dia sama, which is go game by game. Semua orang kena approach that kind of approach lah. Go game by game, kena menang, every game kena menang. Sebab lah ni aku rasa kalau Arsenal tak berjaya untuk Champions League, tak boleh salahkan orang lain lah. Sebab hang kena salah diri sendiri lah. Sebab yalah, Spurs sekarang walaupun hang sama game dengan Arsenal, Spurs behind Arsenal. And MU incoming macam sampai dalam March, April, Mei, dia Big Six semua dah tak main lagi. Dia dah habis lagi senang-senang kan. So macam bukanlah aku nak cakap MU akan drop point ke apa semua, tapi hang takkan dapat 15 point against all the Big Six. Betul tak? And then sekarang kalau Arsenal nak miss out on Champions League adalah untuk Arsenal lah. Memang Arsenal punya salah lah. So aku tak tahu Arsenal boleh go through sampai hujung season ke tak. Sebab kalau based on evidence game semalam, Arsenal tak ada masalah untuk go through game. Considering Brentford, dia adalah team yang reputation lebih lower daripada Arsenal. Dan ni adalah kekalahan pertama Arsenal against Brentford masa awal season itu. Masa awal. So macam dia ada sikit elemen trauma ataupun elemen nak balas dendam macam tu. Tapi squad memang berbeza. Dalam game yang Arsenal kalah dengan Brentford awal season itu, 4 starter je yang main semalam. 4 starter je daripada game tu yang main. Ben White, Ramsdale, siapa? Ben White, Ramsdale, lagi diorang Gabriel Magalhaes tak ada. Zaka dengan Tierney tak silap aku. So 4 player tu je. So sekarang ni Arsenal adalah different look team, tapi still Brentford adalah lower reputation team lah. Arsenal boleh control game, tak ada masalah, create chance after chance. Kau tengok Odegaard main cantik, Saka boleh berdribble, lepas tu Smith Rowe, banyak chance. Satu yang masalah, tak ada finisher. Tak ada finisher. Macam biasa. Macam biasa, tak ada finisher. Brentford aku rasa quite macam banyak hilang lost position, not even in midfield. Kadang-kadang dah mereka punya own third sendiri. Aku rasa kalau dia buat mistake macam tu dekat Liverpool, dekat City, di mana akan punish lah dengan gol. Tapi Arsenal tak berjaya untuk punish. And even Arsenal dalam half time goal 0-0, Arsenal in danger sebenarnya. Sebab luckily ni adalah Brentford. Kalau team macam Burnley, macam Wolf, kalau half time 0-0, likely lah dalam second half mereka akan slow down the pace of the game, time wasting. So akan end up in draw lah. So Brentford banyak buat mistake, and second half Arsenal turn up lah. Arsenal turn up, dapat gol pertama daripada Smith Rowe. And then gol kedua dapat daripada Bukayo Saka. Aku pernah cakap lah sebelum ni, hang tak boleh nak rely kat Smith Rowe dengan Bukayo Saka. Boleh mudah. Sebab mereka bukannya serial goal scorer kan tau. Okay, even walaupun Smith Rowe sekarang adalah top scorer Arsenal dengan 9 gol dalam liga, tapi dia tak pernah lagi dalam sejarah hidup dia score ataupun jadi top scorer team. So macam hang, yalah dia boleh score. So hang bagi dia main dengan harapan dia score. Tapi hang tak boleh kata hang kena score macam striker. So kok mana pun striker mesti kena step up lah. Which is Alex Lacazette lah. Aku dalam situasi sekarang, kalau Arsenal menang,
tak cakap pasal Lacazette. Kita kata link up play lawa apa semua. Kalau Arsenal 0-0 macam beli tu, orang kata Lacazette tak buat run. Lacazette tak berjaya skor. Lacazette ni masalah dia sama dengan Firmino duk kena. Kan Firmino jenis tak, Bobby jenis tak skor gol kan. Lepas tu bila menang okey lah, no problem. Link up cantik lah apa semua. Bila kalah memang under spotlight lah. Memang under spotlight. And then aku tak mahu cakap pasal decision referee. Aku rasa Arsenal macam at least dapat satu penalty lah. Sebab ada satu penalty tu siapa shoot lah, tak silap aku. Ada tak tahu siapa shoot tapi kena tangan. And insiden tu sama macam insiden City. Macam mana City dapat Romero. Tapi John Moss tak bagi. Aku tak mau cakap pasal standard referee lah. Referee memang barai. Sebab Arsenal menang game tu. So macam no point to complain. Tapi kalau Arsenal tak menang, aku rasa yang tu macam big shout juga. Masalah tu. Okay, tu lah Arsenal. Now trending dekat Twitter. Orang tanya pandit lah, ex-Arsenal macam Galas, macam Thierry Henry, bahkan di sana Thierry Henry, Paul Merson dengan Galas kata kalau Arsenal tak qualify for Champions League, it's a failure. So hang rasa macam mana Arsenal boleh qualify Champions League Aku rasa boleh kalau tengok daripada segi form mereka. Kalau tengok table tu pun last 10 game tu pun City nombor 1, Liverpool nombor 2, Arsenal nombor 3 sekarang ni. Dan Arsenal aku rasa in a good place lah sebab mereka ada baki 2 game kan. Baki 2 game okay? Kalau mereka menang 3 Spurs, Liverpool, Chelsea. Baki 3 game lagi lah. And kalau kata mereka boleh dapat 7 point ke daripada 9 point daripada match tu pun memang dah cukup baik lah. Sebab macam orang cakap MU lower team dia pun drop point. Lepas tu lepas ni nak lawan big team pula. Even March itself lawan Liverpool, lawan City dulu. Lepas tu lawan Spurs, lawan Liverpool. 3 straight game in a row. So kemungkinan akan drop point. Jadi memang Arsenal aku boleh kata Arsenal besar possibility lah untuk dapat top 4. So kita kena tengok Arsenal boleh score gol ke tak. Next week nak lawan Wolves, which is very very liat lah. Wolves aku tengok aku tak tahu Wolves memang susah tim yang nak kalahkan. Alright, so last game Chelsea versus Crystal Palace. Nampak kali ni Chelsea main dengan Club World Cup bash kan. Club World Cup bash, fresh, menang trofi baru. Komen sikit performance Chelsea. Orang kata dia struggle. Chelsea sekarang ni aku rasa regular occurrence lah sekarang ni. Bila cakap pasal Chelsea ya, sebut pasal attacking depa. Masalah attacking depa kan. So Lukaku semalam memang kalau aku rasa kalau City, kalau Chelsea semalam drop point kan, memang Lukaku memang kena tiau kan. Sebab memang teruk. Performance depa teruk. Aku tengok half time tu dah teruk kan. Aku ingat mungkin second half akan improve lagi. Tapi second half pun sama juga. Berapa touch dia buat? 7 touch. 7 touch. Main 90 minit. Main 90 minit 7 touch. So nampak daripada situ nampak memang link antara dia dengan player-player tu tak kena kan. Dia punya luckily sekarang ni Chelsea ada goal scorer yang baru yang setiap minggu memang akan score, iaitu Hakim Ziyech. Hakim Ziyech dia nampak dah sekarang ni dia dah, aku rasa dia dah mula okey dengan EPL, dengan tempo EPL apa semua, dia dah biasa dah. Dia dah score. Dan sepatutnya semalam goal offside tu dia dah score satu, and then in the end nasib baik dia score. Gitu lah. Ya, Chelsea aku tak tahu dengan semalam tak ada kan sebab dia injured. So Tuchel kata dia try push untuk final nanti. Bila main semalam tak ada, nampak creativity force tu hilang. Creativity force tu hilang. And tambah Lukaku pula 400 million player. Yes. Bukanlah kita every week kita nak hantam Lukaku tau. Tapi macam 100 juta. Tapi hang 90 minit hang touch 7 kali. Dalam kotak penalti tak ada touch langsung. Shot tak ada. Bagi aku macam teruk ke. Aku macam tak membantu tau. Dia punya situasi yang sebelum ni Sky Sports semua kan. And then sekarang ni dia punya struggle on the pitch tu pun aku rasa tak membantu lah situation tu kan. Kalau dia first time main Premier League, tak boleh cakap English, aku okey. Aku faham lah, aku faham. Tapi masalahnya hang dulu hang first kali main kat England, hang main kat Chelsea dah. Lepas tu hang main kat Everton, main kat West Brom, main kat Man United. Hang ada experience dah dalam Premier League. Hang tahu macam mana defend operate. Hang tahu liga ni fast pace and physical. Tapi tak tahu, mungkin tactical ke apa tak kena, aku pun tak tahu. Dia bagi aku
Lukaku kalau dia tak score tak apa. Tapi link up play dia kalau betul. cantik okey. Sebab Lukaku ni dekat Inter, dekat Everton, semua kan. MU dah. dekat Inter dengan ni kan. Memang nampak dia bukannya player yang jenis memang duduk satu tempat. Ya, dia akan kadang-kadang duduk kat wing, kadang-kadang duduk kat tengah. Dia akan link up play semua kan. So untuk hang tunjukkan performance macam tu kan. Aku tak boleh terima lah, kata tak boleh terima. Aku rasa fans Chelsea pun memang akan cakap benda yang sama, tak boleh terima. Yalah, taking line Chelsea aku rasa kena bersyukur lah sebab depa ada defensive line yang solid entah. Ya, betul. Defensive line depa boleh hold game selama mana yang mungkin untuk tak concede supaya taking front line ni ada chance untuk score goal. Sampai hang tengok kredit pada Rudiger semalam ada satu chance tu dia try dia tiba pula kotak. Aku rasa kalau gol tu setakat ni gol of the season kalau gol tu kan. Dengan contract situation dia lagi kan, dia happy nak stay dengan Chelsea tapi dua-dua kena find agreement lah. Dia nak apa 225k ke 250k seminggu. Tapi rasanya akan terima akan dapat mungkin in between lah. Dia tak dapat lah apa yang dia nak tu, mungkin reduce sikit lah kan, something like that lah. Sebab dia tak mau pergi kat lane. So macam player punya demand tu dia nak stay bukan dia nak pindah. So macam sort out lah Chelsea. Aku rasa Chelsea boleh sort out lah. So Chelsea hujung minggu ni lawan Liverpool, aku kuat risau juga sebab dia pun memang capable lah untuk menang knockout game ni. Betul lah. Lagi satu nak cakap pasal Thomas Tuchel lah kan. Dia dah cakap dalam press conference hari tu depa dah bukan lagi title contender. Dia kata ada deposit lah, kata we are now bukan title contender lagi. Sekarang dah downgrade lah position tu. We are now fighting for top 4 untuk qualify for Champions League. So kalau Chelsea dah sedap position dia tu kena go game by game lah, kena menang lah sebab sampai hujung season ni banyak point lah nak drop kan. Okay, tu lah. Alright guys, setakat ni sajalah video review untuk kali ni. Okay, now Zaid dah balik, lepas ni tak ada penting lah. Okay, so every week kami akan MC banyak MC banyak. Seorang dia balik ada seorang MC tu. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe channel Jegara TV. Tekan butang subscribe kat bawah tu. Tolong kami untuk reach 35k sub. Selamat berhujung minggu. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Okay, please.